penanda penghubung penghubung tu ada anak dia lagi, ada 5. Tambahan, musabab, tempo, tentangan dan juga kesimpulan. Okey, penanda penghubung tambahan maksud dia ialah penanda penghubung yang berfungsi untuk tambahkan maklumat berkaitan sesuatu yang telah dinyatakan dengan ayat sebelumnya. Contoh penanda macam tambahan pula, selain itu, penghubung sehubungan dengan itu. Contoh penggunaan, setiap hari Syarul bekerja lebih masa untuk menambahkan pendapatan. Selain itu, dia juga mengambil upah untuk menjahit pakaian. Yang ini faham? Kita selalu guna dalam karangan untuk kasih tambah lagi maklumat. Yang kedua ialah penanda penghubung tentangan. Penanda penghubung yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu maklumat yang bertentangan dengan maklumat yang dinyatakan sebelumnya. Contoh penanda, namun begitu, walau bagaimanapun, akan tetapi. Contoh penggunaan, sudah 2 hari Ain tidak sihat, namun begitu dia tetap datang ke college. Penanda penghubung musabab pula ialah penanda hubung yang menyatakan sebab sesuatu berlaku. Contoh penanda, oleh sebab, dengan itu, maka. Contoh penggunaan pula ialah Nadia seorang yang ringan tulang. Oleh itu, dia tidak keberatan untuk membantu guru membawa buku ke kelas setiap hari. Penanda penghubung tempo, penanda hubung yang menunjukkan tempo atau urutan masa bagi sesuatu peristiwa. Contoh penanda, pada awalnya, selepas itu, kemudian. Contoh penggunaan, pada awalnya Din tidak mahu mendengar nasihat Silvano. Akhirnya dia bersetuju setelah dipujuk Adam. Penanda yang terakhir adalah penanda penghubung kesimpulan. Kata atau frasa yang digunakan untuk simpulkan atau rumuskan sesuatu yang telah dinyatakan sebelumnya. Contoh penanda, tegasnya, pendek kata, kesimpulannya. Contoh penggunaan, Suraya bertegas tidak mau berpindah walaupun diberikan pampasan. Dia akan tetap tinggal di sana. Pendek kata, dia amat tegas dengan pendiriannya. Ini penanda yang kedua, iaitu penanda rujukan. Penanda rujukan ini maksudnya ialah kata atau frasa yang digunakan untuk rujuk sesuatu seperti benda, tempat, perkara atau orang yang disebutkan dalam wacana. Contoh penanda, kami, beliau, sana. Contoh penggunaannya, saya dan Clement menaiki kereta ke Melaka. Kami ke sana untuk menziarahi bekas guru kami. Beliau sekarang kurang sihat. Jenis penanda yang ketiga ialah penanda penggantian. Maksudnya ialah kata, frasa atau klausa yang gantikan kata, frasa atau klausa yang disebutkan sebelumnya dan tidak mahu disebut semula oleh penulis dalam wacana. Contoh penanda, sifat sedemikian, tempat tinggal, anugerah Allah. Contoh penggunaan, ibu bapa wajar mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin. Tanggungjawab mereka, anugerah Allah itu wajib ditunaikan sepenuhnya. Penanda keempat ialah penanda leksikal, ialah bermaksud pengulangan kata yang sama, pengulangan kata bersinonim, pengulangan kata berhiponim, pengulangan perkataan yang berkolokasi. Pengulangan kata yang sama ialah pengulangan kata dalam ayat secara tetap. Contoh penggunaan, pandai, cantik, harapan. Contoh penggunaan, Syafa seorang yang pandai. Dia pandai bergaya, pandai bertutur dan pandai berbahas. Pengulangan kata bersinonim pula ialah pengulangan kata yang bersinonim maknanya. Contoh kata bersinonim, pandai iaitu bijak, cantik iaitu lawa, harapan iaitu impian. Contoh penggunaan ialah harapan Ain adalah untuk segera berkahwin. Impian dia juga disokong oleh ibunya. Ya.
Berikut ialah contoh pengulangan kata berhiponim dan pengulangan perkataan yang berkolokasi. Pada ayat berikutnya dalam wacana. Contoh dia, Clement suka makan sate ayam dan sate daging. Suraya tidak. Contoh penanda elipsis dia, suka makan sate dan sate daging. Maksud dia, dalam ayat contoh penggunaan itu pun, bila kita cakap Suraya tidak, kita sudah tahu yang Suraya tidak suka makan sate dan sate ayam dan sate daging.